Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ni kita nak bersembang sikit tentang warranty dalam vlog kita hari ni. Jadi warranty ni ada macam-macam jenis lah. Setengah company offer dululah, zaman dulu setahun warranty, 2 tahun, 3 tahun, sekarang dah 5 tahun. Ada juga syarikat yang menawarkan warranty sampai 10 tahun. Jadi macam mana kita nak menilai warranty tu, adakah ianya bagus ataupun tak bagus? Kenapa setengah syarikat menawarkan sampai 10 tahun warranty, dan apa dia punya catch dia? Apa yang menyebabkan dia orang boleh menawarkan warranty sampai 10 tahun ataupun 5 tahun ataupun 7 tahun? Jadi sebenarnya first kali kita tengok apa maksudnya warranty tu. Warranty tu ialah satu jaminan lah daripada syarikat bahawa produk yang dia jual tu tidak akan rosak dalam tempoh tertentu. Jadi untuk kereta selalunya warranty ni dia melindungi komponen-komponen yang dalam kereta, komponen-komponen besar dan kecil, kecuali komponen-komponen yang dikirakan pakai lusuh lah. Sebagai contohnya brake pad, tayar, spark plug, air filter, benda-benda macam tu tak termasuklah dalam lindungan warranty ataupun jaminan tersebut. Jadi untuk kita menggunakan menikmati warranty ni, selalunya kita kena menghantar kereta tu untuk servis di pusat servis yang bertauliah lah, betul tak? Kan? Jadi kalau kita punya kereta warranty 3 tahun, selama 3 tahun tu kita kena hantar lah di servis di pusat servis yang bertauliah, supaya terjamin lah apa-apa yang kerja yang dilakukan tu terjamin, dan ianya dapat menepati keperluan syarikat pembekal ataupun syarikat brand utama yang menjual kereta tu kat kita. Pasal dia pun nak kena pastikan bahawa kereta tu diselenggara dengan betul, mengikut jadual. Kalau tidak, kenapa dia nak bayar warranty bila kenderaan tu rosak atau nak ganti barang-barang yang rosak, pasal dia tak tahu kat mana kita selenggara kereta kita. Fair lah kan, adil lah akhirnya kan. Okey, jadi kalau untuk warranty yang 5 tahun, bermakna kita kena hantar kereta kita servis di pusat warranty selama 5 tahun. Kalau warranty itu 10 tahun, maksudnya kita akan hantar servis warranty 10 tahun di pusat servis bertauliah. Jadi pada setengah orang dia rasa ni macam scam lah. Pasal dia kata, alah, lu nak suruh kita hantar servis kat pusat servis bertauliah mahal kan, kata. Jadi tu pasal lah dia orang buat warranty 10 tahun. Sebenarnya lebih menguntungkan pada syarikat kereta. Tak tahulah, pasal setengah orang dia tak nak ada pening-pening kepala. Selagi kereta under warranty, apa-apa komponen yang rosak dia boleh hantar dan akan digantikan. Kalau komponen-komponen kecil yang rosak tak apa, tapi kalau komponen besar, contoh kalau gearbox ke rosak kan, engine ke tiba-tiba seize ke sebab apa-apa sebab yang diakibatkan oleh kesilapan syarikat, dan semua boleh diganti. So pada dia, walaupun dia kena hantar servis di pusat servis bertauliah, dia berbaloi. Terutama sekali bila untuk kereta-kereta zaman moden ni, dia punya servis interval dia lebih kurang dalam 10,000 km. Jadi untuk kebanyakan orang 10,000 km tu mungkin 6 bulan lah kan. 6 bulan baru kita nak isi lagi sekali kan. Pun nak pergi hantar kereta untuk servis, baru nak tukar minyak hitam semua. Jadi berbaloi lah, setahun 2 kali je. Kalau kata setiap servis, kos tambahan dia kalau banding dengan kita servis kat luar tu berbeza RM100 lah, betul lah kan. Dan setahun RM200 beza. Kalau beza dia RM200 pun setahun RM400 berbeza. Adakah ianya berbaloi? Some people kata yes, some people kata no. Dia terpulang pada masing-masing. Jadi daripada perspektif syarikat kereta pula, apabila mereka menawarkan warranty, benda ni ada implikasi keuangan untuk dia orang. Jadi say lah kita jual satu kereta tu, dia kata warranty dia 5 tahun. Jadi untuk setiap kereta yang dia jual, sebenarnya syarikat-syarikat kereta ni, dia dah put aside duit nilai daripada harga kereta tu sebagai cost warranty. Dia adalah orang tukang kira dia, ini actual scientist, dia akan kira kan untuk setiap kereta tu mungkin lah, tak tahulah, mungkin 5% ke 7% ke 10% ke 15% ke daripada harga keluar kilang tu, dia akan simpan sebagai warranty claim, possible warranty claim. Jadi untuk tempoh 5 tahun, katalah dia tawarkan warranty claim 5 tahun, duit yang dia nak set aside tu untuk warranty tu, dia tak boleh masukkan dalam akaun dia sebagai keuntungan. Dia kena set aside dulu sampai habis tempoh, baru dia boleh masuk balik dalam akaun dia sebagai keuntungan. Jadi dia ada financial implication. Jadi itu pasal kita tengok setengah-setengah syarikat, dia punya warranty dia, for example dia kata 5 tahun warranty, tapi cuma yang 2 tahun pertama sahaja yang ditanggung terus oleh syarikat. Yang 3 tahun lagi, ataupun yang setengah tu 3 tahun, lepas tu 2 tahun lagi, warranty tu sebenarnya dia orang ambil daripada syarikat insurans luar.
Jadi warranty tu walaupun termasuk sekali dalam package, tapi sebenarnya 2 tahun terakhir itu adalah dilindungi oleh syarikat insurans luar, bukan daripada syarikat kereta tu sendiri. Kenapa dia orang buat macam tu? Senang je macam saya cakap tadi. Pasal dia janji warranty tu 3 tahun kan. Yang 2 tahun lagi syarikat lain tanggung. Jadi lepas 3 tahun dia dah boleh masukkan duit yang kira sebagai insurans tu, sebagai warranty tu dah masuk sebelah akaun dia sebagai keuntungan. Yang tinggal dia nak kena bayar 2 tahun lagi kepada syarikat insurans yang penanggung baki tu. Jadi secara accounting dia dah clear, senang. Dia dah tahu dah berapa 2 tahun tu nak kena bayar, dia dah settle, accounting dah boleh bayar. Lepas 3 tahun yang ni tak clear, dah clear dah, dia boleh ambil dah baki, tolak pergi insurance company. So some of them do it like that lah. Dan juga bila mereka menawarkan warranty lah selama panjang ke period mana ke, jadi selama itulah dia nak kena ada satu sistem membekalkan alat ganti lah. Pasal bila ada warranty ni orang tak nak tunggu lama selalunya. Sebagai contohnya kalau kata kereta tu gearbox rosak atau barang-barang besar lah orang tak nak tunggu lama. Orang kata sebulan 2 bulan barang tak ada, tak boleh. Dia kena sediakan barang tu dengan sentiasa ada. Jadi kalau kita tengok untuk sebagai contoh yang saya tahulah, bila Pro 2 nak tambah dia punya warranty period tu, nak extend dia punya warranty period tu, dia orang bina satu gudang besar dulu untuk spare parts, untuk pastikan barang-barang tu ada, supaya bila dia nak lancarkan warranty tambahan tu, dia orang ada bersedia dengan bahan-bahan tu. Kerana lebih banyak lah barang-barang yang nak kena simpan, pasal sekarang warranty dah lebih panjang kan. So just in case dia kena simpan lebih banyak, so kena ada warehouse yang lebih besar, ada sistem yang lebih teratur. Kalau awak nak tengok macam mana tu, ada kat atas ni video ni, link ni, yang di mana kita pergi melawat Pro 2 punya part center, di mana mereka mengatur penghantaran lebih kurang 3-4 juta part sebulan lah untuk seluruh Malaysia ni, untuk maintain lebih kurang 4 juta kereta Pro 2 yang ada di atas jalan raya sekarang. Satu lagi sebab kenapa syarikat-syarikat kereta menawarkan warranty panjang ialah untuk meyakinkan pembeli lah untuk beli kereta mereka kan, terutamanya untuk jenama-jenama yang macam bukan first year lah. Sebagai contohnya, warranty 10 tahun ni dimulakan oleh Hyundai dan Kia di Amerika Syarikat, di mana mereka sedang cuba untuk mengejar jenama-jenama Jepun, dan ianya nampak macam berjaya kerana orang menjadi lebih yakin dengan produk tersebut bila warantinya panjang. Dan ini juga membantu untuk meningkatkan nilai pasaran terpakai, kerana orang yang nak beli kereta terpakai, bila dia tengok waranti masih ada, dia menjadi lebih yakin lah bahawa kereta tu mungkin dapat memberikan penggunaan yang lasak lah kan, dan tahan dan tidak selalu rosak. Jadi itu dia kisah pendek pasal warranty tadi tu yang saya nak ceritakan kepada kawan-kawan semua. Jadi awak boleh menilai sendirilah baik dan buruknya warranty pendek dan panjang ni. Setengah orang dia berasa macam tak berbaloi, tapi setengah orang akan rasa berbaloi kerana dia tak susah hati. Selagi ada warranty, selagi itu tak susah hati lah, dan senang lah. Benda-benda semua boleh ditukar ganti. Sebagai contohnya benda-benda kadang-kadang yang macam mahal juga, tapi tak begitu mahal. Absorber kadang-kadang dia haus cepat, lebih cepat daripada biasa, dan dia boleh dapat tukar. Jadi tak payah pening-pening. Itu kira kalau nak betul-betul tukar mungkin cecah ribu juga kan, mungkin 1000 lebih nak tukar 4 shock absorber ataupun damper. Dan juga benda-benda macam alternator kan, compressor aircon kadang-kadang tak tahan 5 tahun. Kalau nasib baik tahan 5 tahun. Setengah kereta sampai 10 tahun pun tak rosak-rosak lagi, nasib lah kan. Tapi kebanyakan kereta dalam tempoh 5 tahun tu selalunya dah perlu menukar macam-macam benda lah. Itu pasal kita tengok kebanyakan warranty dia punya tempohnya adalah 5 tahun. Ini kerana syarikat-syarikat kereta lazimnya dia menghasilkan produk tu, dia akan hasilkan komponen yang tahan lebih kurang 5 tahun lah. Kenapa tak lebih daripada tu? Sebenarnya boleh je nak reka bentuk supaya tahan lebih lama, tapi harganya lebih mahal lah. Jadi untuk menghasilkan produk yang munasabah harga dia, tapi masih lagi tahan tu, orang tak marah lah kan. Kita bayar, kalau dah daripada 5 tahun kita pakai, nak kena tukar setengah-setengah benda, kita rasa okey. Setengah-setengah benda lagi memang selalunya lifetime lah, dia punya umur dia. Macam engine selalunya lifetime lah, mungkin kena buka untuk overhaul ke apa ke, tapi engine tu selalunya akan tahan sepanjang umur kereta tersebut lah kan. Komponen-komponen macam suspension punya arm, kalau tak langgar, tak accident, tak ada apa, perlu gantilah spring, jarang kita kena tukar. Tapi temper, yes, kena tukar. So ada benda yang direka bentuk untuk tahan sepanjang umur hayat kereta, tapi ada juga benda yang direka bentuk dan untuk perlu digantilah dalam tempoh 5 tahun. Selalunya benda-benda yang mechanical,
yang bergerak banyak lah akan kena ada kerja, sama ada overhaul ataupun major service lah dalam tempoh 5 tahun tu lah, ataupun ada major replacement lah dalam tempoh 5 tahun. Aku tak kira selalunya lifetime, tapi clutch benda besar kan, 5 tahun. Saya punya clutch paling panjang umur 8 tahun, dapat bertahan 8 tahun. So macam tu lah. Pada saya, waranti yang panjang ni bukan saya tak kira sebagai scam lah. Kerana hakikatnya ianya hanyalah satu option lah untuk pembeli kan. Kalau kita rasa kita dah tak nak lagi waranti itu selepas tahun ke selepas 2 tahun, kita boleh aja berhenti hantar kereta kita ke pusat servis yang bertauliah. Jadilah macam biasa balik, tak ada waranti lepas 2 tahun, kita tanggung sendirilah. Tapi kalau kita nak, kita ada pilihan untuk meneruskan waranti tersebut dengan menghantar kereta kita ke pusat servis dan mengikut servis yang berkala, mengikut apa yang direkomendkan. Itu saja. Bukan scam, ini sekadar pilihan. Kalau awak jenis yang suka waranti, teruskan. Kalau yang tak suka, boleh berhenti bila-bila masa sahaja. Okey, sampai situ saja. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau awak suka video ni, tolong tekan butang like dan subscribe. Dan juga tekan butang share lah dengan kawan-kawan. Kalau boleh tekan butang loceng tu supaya anda dapat makluman terkini apabila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.